Okey, hari ini kita masuk bab yang ke-7, ketaksamaan linear. Bab 6, kamu belajar persamaan linear. Persamaan linear semasa bab 6. Kalau dalam bab 6, persamaan linear, kita menggunakan simbol ini, simbol sama dengan. Ini simbol kesamaan, simbol sama dengan. Tapi untuk bab 7 ini, dia tak guna simbol sama dengan. Dia guna simbol macam ni. Kurang daripada, lebih daripada, kurang atau sama dengan, lebih atau sama dengan. Okey. Jadi kita lihat apa maksud ketaksamaan. Ketaksamaan bermaksud hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Di sini dia punya definisi. Dia tunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang tak sama nilai. Macam saya kata tadilah, dia guna simbol ini, kurang daripada, lebih daripada, kurang atau sama dengan, lebih atau sama dengan. Contoh kita banding, ini contoh dari buku teks awak. Kita banding harga bagi dua buah handphone. Ini handphone A, handphone B. Handphone A berharga 1,400 dan harga bagi handphone B ialah 1,600. Jadi harga bagi kedua-dua buah handphone ni tak sama. Awak tak boleh guna simbol sama dengan, sebab dia tak sama. Kita tak boleh guna simbol sama dengan. Jadi kita biasanya guna simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan ada 4, iaitu ini kurang daripada, lebih daripada, kurang atau sama dengan, dan ini lebih daripada atau sama dengan. Jadi okey, so dalam situasi ni kita akan guna simbol ini, kurang daripada, macam ni. Sebab apa? Sebab harga telefon pintar A adalah kurang daripada harga bagi telefon pintar B lah. Ini handphone harga A ni kurang daripada handphone harga B. Harga mereka tidak sama. Jadi guna simbol kurang daripada. Kita tengok macam mana nak guna. Okey, mungkin awak tak faham lah. Okey, so tengok. Ini buaya kan. Buaya apabila dia buka mulut dia besar macam ni. Yang ni ikan. Ikan punya mulut kecil. Tengok, ikan punya mulut kecil. Tengok, buaya mulut dia besar. Ini ikan mulut kecil. Kecil sahaja. Jadi apabila saya lukis, okey, simbol ini macam ni. Ini buaya mulut. Buaya mulut, gigi dia. Ini ikan punya mulut kecil sahaja. Macam ni. Saya combine, saya gabungkan. Tengok, ikan punya mulut, bahagian mulut dia sini tajam. Bentuk tajam. Tapi you tengok buaya punya mulut macam ni. Oh, bukaan mulut dia besar. Sini besar. Macam ni lah, besar. Ini ikan punya mulut, bukaan mulut dia kecil sahaja. Jadi kalau macam ni, kalau kamu nampak simbol macam ni, nombor yang besar, contoh kita ada dua nombor. Contoh nombor 1 dan nombor 3. Ada dua nombor. Awak perlu letak nombor di antara simbol ketaksamaan ini. Jadi nombor yang kecil ni letak di bahagian mulut ikan sini. Macam ni. Nombor 1 ni letak sini. Nombor 3 ni letak di mana? Di bukaan mulut yang besar ni. Ini buaya punya mulut kan. Letak sini lah. Macam ni. Boleh? Awak ingat, okey? Kalau kamu nampak bahagian yang besar, bukaan yang besar ini, kita letaklah nombor 3, nombor yang besar. Awak tengok mulut ikan ni kecil kan? Bahagian tajam ni letak nombor yang kecil. Kalau saya terbalikkan situasinya, contoh macam ni. Jadi nombor 3 letak mana? Saya terbalikkan simbol ketaksamaan ni. Nombor 3 kita letak mana? Letak di sebelah kiri. Sini ya, sebelah kiri. Kenapa? Sebab tengok buaya mulut sini. Besar. Bukaan mulut dia, wah, besar. Jadi letaklah nombor besar lah. Nombor yang nilai dia besar. Mulut ikan sini kecil sahaja. Oh ya, bahagian tajam di sini mulut ikan. Jadi sebelah kanan letak nombor yang kecil ya. Nombor yang kecil letak sini macam ni. Jadi macam mana kita baca? Ini adalah 3 lebih besar daripada 1.
Dan tadi contoh tadi, ini 1 kurang daripada, kita baca ni 1 kurang daripada 3. 1 kurang daripada 3. Okey? Boleh? Okey, so kita tengok simbol ketaksamaan yang kita guna di sini ada 4. Simbol yang pertama ni kita baca sebagai maksudnya lebih besar daripada. Ini simbol ni lebih besar daripada. Lebih besar. Lebih besar sebab awak tengok simbol ni bukaan mulut di sini besar. Dia mula dengan bukaan mulut wire yang besar. Jadi kita kata ini simbol lebih besar daripada. Contoh simbol kedua. Simbol di sini tengok dia mula dengan mulut ikan yang kecil ni. Jadi kita guna kita kata ini kurang daripada. Kurang daripada. Okey, kurang daripada. Dan simbol ketiga ini lebih besar atau, dia lebih besar daripada atau sama dengan, sebab ada tanda ini sama dengan. Ini macam ni, lebih besar daripada, dan kalau ada satu garisan di bawah ni, dia menjadi sama dengan. Lebih besar daripada atau sama dengan. Yang ini kurang daripada atau sama dengan. Okey? So, so di sini kita tengok ini kita nak banding nilai nombor lah. Tadi saya dah terangkan. Contoh, ini garis nombor. Garisan yang ada nombor-nombor kita panggil garis nombor. Ada 2 nombor iaitu -2 dan 3. Nombor-nombor ni kita nak banding nilainya dan letak simbol ketaksamaan macam ni. Contoh, -2 dan 3. Jadi, apa simbol ketaksamaan yang kamu perlu guna? Awak tak boleh letak sama dengan di sini. Kenapa? Sebab nilai mereka tak sama. -2 dan 3 ni nilainya tak sama. Jadi, kita tak boleh guna simbol sama dengan. Awak perlu guna simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan. Saya padam dulu. Jadi, yang mana satu kamu kena guna? Okey. Ini, mana satu nilainya lebih kecil? -2 ke 3? Nilai -2 lebih kecil. Nilai -2 lebih kecil. Nilai bagi nombor 3 ni lebih besar. Oh, 3 ni besar. Kamu ingat? Nilainya besar. Ini nilainya kecil. Jadi awak letak simbol macam mana? Ini kecil, mulut ikan sini. Macam ni lah. Betul tak? Okey. Kalau nilai yang besar, kamu letaklah mulut buaya sebab nilai besar di sebelah kanan kan. Ini nombor 3 ni nilai lebih besar di sebelah kanan. Jadi mulut buaya lah menghala sebelah kanan. Ini nilai kecil. Nilai kecil. Sebab -2 memang kecil daripada 3. Jadi nilainya kecil. Mulut ikan ni menghala ke sebelah kiri. Dan kita baca, macam mana nak baca simbol, macam mana nak baca ketaksamaan ni? Kita baca sebagai -2 kurang daripada. -2 kurang daripada 3. Sebab tengok dia mula dengan mulut ikan. Ni mulut ikan kecil kan. So ini kurang daripada. -2 kurang daripada 3. Boleh? Dan sekarang kita tengok garis nombor yang kedua. Ada nombor -7 dan -2. Okey. Sebelum kamu banding nilai mereka, kamu perlu tahu, okey, di atas garis nombor ni ada garisan ni ada nombor-nombor kan. Nombor kosong di tengah-tengah. Kosong di tengah-tengah. Nombor di sebelah kosong ialah nombor positif. Nombor sebelah kosong adalah nombor positif. Dan nombor di sebelah kiri kosong. Tadi di sebelah kanan kosong. Kalau di sebelah kiri kosong, dia adalah nombor negatif. Macam ni. -1, -2, -3, -4, -5. Jadi nombor-nombor di sebelah kiri kosong ialah nombor negatif. Dan nombor yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar. Pelajar, nilainya lebih besar. Maksudnya semakin ke kanan nilainya semakin besar. Siapa yang berada di paling kanan sekali nilainya paling besar. Contohlah di sini 4. 4 berada di paling kanan sekali. Jadi nilainya lebih besar lah. Paling besar, bukan lebih besar. Paling besar lah jika kita banding semua garis
Semua nombor di atas garis nombor ini. So nilai yang paling kecil sekali ialah negatif 5 lah. So sekarang kita nak banding kedua-dua ni, negatif 7, negatif 2. Okay, so mana satu? Okay, so kita nak letak simbol ketaksamaan. Okay, guna simbol macam mana? Kita tengok mana satu nilainya lebih besar, negatif 7 dan negatif 2. Negatif 2 punya nilai lebih besar, bukan negatif 7. Sebab ini nombor negatif. Masa bab form 1 cikgu dah cakap, kalau nombor negatif, dia punya nombor nampak besar tapi nilainya sangat kecil. Ini negatif 2. Awak tengok 2 ni macam, 2 ni nombornya macam kecil kan, tapi sebenarnya nilainya sangat-sangat besar, pelajar. So okay, so kita letak simbol apa? Simbol inilah. Simbol ni ya. Okay. Kalau kamu terbalikkan, nak tulis terbalik pun boleh, macam ni pun boleh. Faham? Negatif 7 punya nilai lebih kecil. Kecil. Negatif 2 punya nilai lebih besar. Macam ni, lebih besar. Jadi, ini bahagian yang kecil menghala ke sebelah kiri lah. Bukaan yang besar ni menghala ke sebelah kanan sebab sebelah kanan punya nilai lebih besar. Kita baca ini sebagai negatif 7 kurang daripada negatif 7 kurang daripada negatif 2. Ataupun kalau kamu nak terbalikkan negatif 2 dengan kedudukan negatif 2 dengan negatif 7. Contoh, letak negatif 2 di sebelah kiri, negatif 7 di sebelah kanan. Jadi kamu punya simbol ini kena berubah lah. Kenapa berubah? Sebab ini sekarang negatif 2 ni nilainya lebih besar macam ni. Okay, negatif 7 punya nilai kecil. Jadi nilai yang besar ni di sebelah kiri. Jadi bukaan yang besar ni kena menghala ke sebelah kiri, betul? Ini mulut buaya. Buaya punya mulut besar. Dia pergi cari nilai yang besar lah. Nombor yang ada nilai besar. Ini mulut ikan. Mulut ikan kecil sahaja. Ni punya mulut kecil. Dia pergi cari nombor yang nilai kecil. Kita baca ini sebagai negatif 2 lebih besar daripada. Negatif 2 lebih besar daripada negatif 7. Macam tu. Boleh? Okay. So sekarang kita tengok contoh dalam buku teks awak. Contoh 1. Jadi simbol yang mana satu perlu kamu guna? Ini simbol pertama, simbol kedua. Negatif 5. Okay. Yang ini, kalau kamu nampak pecahan negatif, nombor perpuluhan negatif, nombor bulat negatif, nilainya lebih kecil. Nilainya adalah kecil. Ini positif. Positif 4-nya nilai lebih besar. Nilai lebih besar. Jadi kita guna simbol yang mana satu? Simbol pertama ke simbol kedua? Simbol kedua. Simbol kedua. Dan kita baca ini sebagai negatif 5/6 kurang daripada 4. Okay? Negatif 5/6 kurang daripada 4. Contoh B. Oh, ini 4/2. Awak perlu cari jawapan dulu. Apa itu? Apa nilai 4/2? 4/2 ialah 4 darab 4. 4 darab 4 ialah 16. Jadi awak sedang banding nombor 16 dengan 9. Mana satu nilainya lebih besar? 16 dengan 9. Mestilah 16 kan? Sebab sebab nombor 16 ni kalau di atas garis nombor, dia sebelah kanan, 9 di sini. Okay, so kita guna simbol yang pertama ini. Simbol pertama. Macam ni. Okay, kita baca ni sebagai 4/2 lebih besar daripada 9. 4/2 lebih besar daripada 9. Siap. Jadi sekarang kamu buat latihan. Oh, ada jawapan. Nanti saya padam dulu. Awak buat latihan. Saya nak awak salin. Dan kita buat bersama-sama. Salin dalam buku tulis. Saya bagi masa 2 minit untuk awak salin. 1 minit lah. Guna simbol lebih besar daripada atau kurang daripada. Salin sekarang. Hari ni berapa hari bulan? 13 Julai.
Okey, cepat salin. Dah, boleh saya mula? Okey. Boleh ya? Saya nak mula. Okey. 1A. Awak tengok ada dua nombor di sini. Negatif 6 dan kosong. Kita kena banding nilai mereka. Negatif 6 dan kosong. Kalau katakan ini garis nombor kosong di sini. Mana negatif 6? Negatif 6 berada di sebelah kiri kosong. Di sini negatif 6. Jadi nombor yang berada di sebelah kanan nilainya lebih besar. Kamu tengok negatif 6 dan kosong. Negatif 6 di sebelah kanan. Kosong di sebelah kanan. Negatif 6 di sebelah kiri. Negatif 6 sebelah kiri, kosong di sebelah kanan. Jadi kosong punya nilai lebih besar. Kalau ni nilainya lebih besar, ni nilainya lebih kecil kan. Kita guna simbol mana satu? Simbol pertama ke simbol kedua? Simbol kedua macam ni. Dan ini adalah simbol untuk kurang daripada. Negatif 6 kurang daripada kosong. Negatif 6 kurang daripada kosong. B 1/7 dan 1/4.
Okey, yang ni awak kalau awak tak tahu nak banding, tak tahu dia punya nilai, kita guna kalkulator. Macam ni. Awak guna kalkulator, tekan 1 bahagi 7. 1 bahagi 7 ialah 0.14. Ini 0.14. Kalau 1 bahagi 4, 1/4 bermaksud 1 bahagi 4. 1 bahagi 4 ialah 0.25. Oh, jadi saya dah tahulah nilai 1/4 lebih besar lah. Okey. Ini tadi saya dapat 0.14. Ini 0.25. Mana satu nilainya lebih besar? Ini kan 0.25 macam 25 sen lah. Ini 14 sen, 25 sen. 1/4 nilainya lebih besar kan? Lebih besar. Ni nilainya lebih kecil. Jadi kita guna simbol mana? Simbol ini, simbol kedua. Kurang daripada 1/7 kurang daripada 1/4. C. Tengok C. Yang ni awak boleh buat kot. Saya rasa ini senang. 0.42 dan 0.072. Ini 42 sen. Awak anggap ini 42 sen. Ini 7 sen. Jadi nilai 42, 0.42 lebih besar kan? Lebih besar. Ini nilai lebih besar. Ini nilainya kecil. Jadi letaklah mulut buaya yang besar ni menghala ke kanan. Besar kan? Lebih besar. Mulut ikan yang kecil ni menghala ke mulut buaya yang besar menghala ke kiri. Mulut ikan yang kecil ni menghala ke sebelah kanan. Ini adalah 0.42 lebih besar daripada. Dia mula dengan mulut buaya yang besar kan? Lebih besar daripada 0.072. 0.42 lebih besar daripada 0.072. D. Tengok D. Yang ni awak perlu guna kalkulator. Cari nilai bagi punca kuasa 2 45. Kita guna kalkulator. Tekan punca kuasa 2. Ini butang ini punca kuasa 2 4.5. Masukkan 4.5. Tekan sama dengan. Dapat ini. Wah, panjangnya. Tapi kita ambil nilai, kita ambil 2 tempat perpuluhan saja. Jadi 2.12. 2.12. Ini adalah 2.12. Punca kuasa 2 bagi 4.5 ialah 2.12. Jadi nilai mana satu lebih besar? 4.5. Ini nilainya lebih besar. Ini nilainya kecil. Ini jadi kita guna simbol pertama. Mulut buaya yang lebih besar ni menghala ke kiri. 4.5 lebih besar. Lebih besar daripada punca kuasa 2 bagi 4.5. 4.5 lebih besar. 4.5 lebih besar daripada punca kuasa 2 bagi 4.5. E. Okey. Yang ni, soalan ni awak tak boleh terus buat sebab unit tak sama. Tengok unit sentimeter dan milimeter. Unit tak sama. Jadi awak kena samakan unit dulu. Macam mana nak samakan unit? Tukar unit yang besar ni, sentimeter menjadi milimeter. cm tukar ke mm. cm ni perlu tukar ke mm. Macam mana tukar? Sebab okey, awak perlu darab dengan 10. Kenapa darab 10? Sebab 1 cm sama dengan 10 mm.
1 cm sama dengan 10 mm. Jadi daratlah 10. Ini 10, darat 10 akan sama dengan 100 kan? 10 darat 10. Kenapa darat 10? Sebab saya tukar cm kepada mm. Darat 10. 10 darat 10 ialah 100. Dia sekarang menjadi 100 mm. Unit sudah sama. 100 mm dan 50 mm. Kita banding nilai bagi kedua-dua nombor 100 dan 50. 100 punya nilai lebih besar. Sini lebih besar. Ini kecil. Guna simbol mana satu? Simbol pertama lebih besar daripada. Sebab nombor 100 lebih besar kan. Mulut buaya besar ni di sebelah, menghala ke sebelah kiri ya. Ini 50, nilainya kecil. Mulut ikan yang kecil ni menghala sebelah kanan. Kita baca ni sebagai 100. 100 lebih besar daripada. 100 lebih besar daripada 50. Dan F pun sama. Awak perlu samakan unit. Tengok unit ni gram dan kilogram. Tak sama langsung unit. Tukar. Macam mana tukar? Awak perlu darab apa? Darab dengan, okey, ini. Tukar kilogram kepada gram. Biasanya kita tukar unit yang besar menjadi unit yang kecil. Tukar unit besar ni menjadi unit kecil. Kilogram tukar ke gram. 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. 1 kg sama dengan 1000 g lah. Awak perlu darab ini 1.6 dengan 1000. Kita tukar unit yang besar menjadi unit kecil. Kalau nak tukar unit kecil kepada unit besar pun boleh, tapi tidak digalakkan. Kenapa? Nanti dapat jawapan ada nombor perpuluhan lagi susah. Jadi awak tukarlah kilogram jadi gram lah. Ini 1.6 darab 1000. Macam ni, darab 1000. Macam mana darab kalau tak ada kalkulator? Awak alihkan titik ini ke mana? Ke kanan. Kalau darab, alihkan ke kanan. Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. 3 tempat perpuluhan. Kenapa? Sebab ada 3 kosong. Awak dapatlah 1600. Sorry, sini tak bukan. 1600 depan dia. 1600. 1600 lah. 1600. 1600 gram. Unit sudah sama. Unit sama. 1002 dan 1006. Jadi guna simbol yang mana satu? 1002 punya nilai lebih kecil. Ini kecil. Ini 1006 nilai besar. Besar. Jadi kita guna simbol yang kedua. Kurang daripada. 1002 kurang daripada 1006. Ini kurang daripada. Mulut ikan yang kecil ni, kecil. Kurang lah, kurang. Mula dengan kurang. 1002 kurang daripada 1006.